Esok Allah tanya dia, Allah tanya kita, kenapa kau iktikad aku mesti buat baik pada kau? Macam mana kita nak jawab? Sebab tu jaga akidah kita. Ya'lamu ma fi sudur, dia tahu pegangan kita. Dia tahu pegangan hati kita terhadap dia, dia tahu. Siapa sangka baik dengan dia, dia tahu. Siapa sangka buruk dengan dia, dia tahu. Dan tak boleh lari. Ada balasan dia besok. Jangan ikutkan nafsu kita. Jangan ikutkan nafsu dan was-was syaitan yang nak mengajak kita bersangka jahat dengan Allah. Jangan. Bersangka jahat dengan Allah, dia akan dapat kejahatan. Bersangka baik dengan Allah, dia akan dapat kebaikan. Nama pun dunia ujian. Nama ujian, tempat ujian adalah uji kita. Dah kata Tuhan, tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ni maha baik, sifat dia. Tuhan ni maha adil. Tu lidah kita cakap, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mana kita percaya yang Allah ni maha baik, maha adil. Allah ujian nak tengok betul ke kau bohong. Allah uji dengan kesusahan. Nak tengok adakah kau dah mula tarik balik apa yang kau cakap tadi apabila Allah bagi susah. Sepatutnya kalau kau mengaku Allah Ta'ala Tuhan, kau akan terima semua. Sebab kau tahu Tuhan ni dia buat baik, dia bukan buat benda tak baik. Dia adil, dia bukan zalim. Jadi bila kita mengaku Allah Tuhan, Allah uji. Allah uji, betul ke kau beriman? Betul ke kau yakin? Uji, tengok. Gagal. Ramai yang gagal. Makna dusta, bohong. Lidahnya mengaku Allah Tuhan, tapi hatinya sebenarnya tidak. Uji kita. Macam orang munafik tu, orang kafir munafik tu patut panggil kafir munafik. Lidahnya elok dah, hati dia tu gagal dia. Dan dia tak boleh lari. Dunia dia selamat lah, akhirat besok. Dan dalil atas menunjukkan kata harus. Kalau orang tanya mana bukti yang kita kata Allah Ta'ala tu harus membuat mungkin. Tahu mungkin apa? Apa mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh boleh sihat, boleh sah, boleh bahagia, boleh pandai. Dia Tuhan, ikut dia lah. Dia nak takbir ikut mana pun memang kenalah pada dia tu. Dia Tuhan. Tak ada satu pun benda yang kita kata tak patut Allah buat. Tak boleh kata gitu. Allah buat apa semua patut. Dia Tuhan, dia pemilik semua, dia empunya semua. Allah bagi sakit, tak sihat-sihat, patut bagi Allah. Adil, tahu adil? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pemilik, nak bagi kita susah, adil lah dia. Kena pada tempat lah dia Tuhan. Adil ni maknanya bukan sama timbang sama berat. Faham tak? Kalau adil sama timbang sama berat, nanya lah. Tak adil lah Tuhan selama ni. Ada sihat, ada sakit no? Patut bagi sihat lah semua baru adil. Faham tak? Adil bukan sama berat. Meletakkan satu kan kena pada tempat itu adil. Jadi Allah ni dia buat apa pun adil. Dia nak ciptakan apa pun adil. Memang kenalah pada tempat dia tu pencipta. Ikut dia nak cipta senang ke, nak cipta susah ke, ikut dia lah. Faham ke tidak ni? Ya lah tu. Dah faham, alhamdulillah. Sabar lepas ni, sabar, sangka baik dengan Allah. Dalam ni memang syaitan ni dia suruh kita sangka jahat dengan Tuhan. Dia nak Allah benci kita. Jadi hati-hati. Dia orang ni dah rajin sembahyang, dah tutup aurat, baca Quran rajin, qiyamul lail. Ini macam mana aku nak rosakkan dia ni? Macam mana nak rosakkan ini supaya dia dibenci oleh Allah ni? Sebab syariat tengok bagus dah ni. Semua jaga, mengaji pagi petang siang malam, sedekah sana sini, malam qiyamul lail.
Macam mana cara aku nak jadikan dia ni supaya dia Allah benci dia. Dia bisikkan waswas dalam hati kita supaya jadi orang yang bersangka jahat dengan Allah. Habis terlongkok hauflah amalan kita. Faham? Dia ada musuh kita tu di mana-mana. Dia akan cari jalan supaya kita dibenci oleh Allah. Dia tak suka tengok kita ni dapat kebaikan. Dia akan usaha ke mana-mana cari jalan supaya kita dibenci oleh Allah, supaya sama macam dia, supaya sama-sama diazab oleh Allah besok di hari kiamat macam dia. Biar sama-sama tak dapat syurga, biar sama-sama tak dapat redha Allah. Dia nak sama-sama tak dapat redha. Alang-alang aku Tuhan tak redha, alang-alang Tuhan laknat aku akan pastikan kau pun tak dapat. Jadi macam-macam jalan, macam-macam cara dia buat. Dan dalil atas menunjukkan kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin. Mana bukti? Kalau orang tanya mana bukti Allah Ta'ala tu harus Allah Ta'ala tu membuat mungkin dan meninggalkan dia, buat pun boleh, tak buat pun boleh, mana buktinya? Dan tidak wajib perbuat, Allah Ta'ala tu bukan mesti buat, dan tidak mustahil meninggalkan dia. Itu dalilnya kita fikir dengan akal fikiran kita. Fikir macam mana? Ni cara fikirnya. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus berbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, secara tentulah wajib berbuat ataupun mustahil berbuat. Maksudnya gini. Hukum akal ada berapa? 3. Okey, kita ambil 3. Wajib, mustahil, harus. Okey. Kalau contohnya apa hukum Allah Ta'ala menjadikan makhluk ataupun tidak menjadikan makhluk, maka kita kata hukumnya harus pada akal, bukan wajib dan bukan mustahil. Okey. Ada pula orang ataupun pahaman-pahaman yang tak percaya. Dia tak percaya Allah Ta'ala ni harus sahaja buat makhluk. Dia kata tak ada harus. Mana ada harus? Baik, cuba kita semak, kaji, selidik, tengok. Dia kata mana ada harus, buang satu hukum. Buang hukum harus lah. Dia tak percaya harus tadi. Betul? Jangan tidur nanti tak nampak ni. Kalau dia tunjuk 2 nampak 8 pula dah. Jadi ada 3. Harus, buang hukum harus. Jadi tinggal 2 hukum aja. Asalnya harus buat makhluk, wajib buat makhluk, mustahil buat makhluk. Okey, buang satu. Sebab puak-puak ni tak percaya. Tak percaya Allah harus buat makhluk, buang satu. Tinggal 2. Wajib buat makhluk, mustahil buat makhluk. Okey, mari kita bincangkan satu-satu. Kita ambil wajib dulu. Kita ambil wajib buat makhluk, kita tengok logik tak logik, akal boleh terima ke tidak. Faham? Yang pertama, faham dulu wajib apa maksud? Mesti ada. Mesti ni benda baru ke benda qadim? Maknanya sedia kan? Itu makna wajib. Wajib kan benda wajib, perkara yang sedia ada. Faham tak ni? Minta maaf Jadi wajib, kita ambil wajib. Wajib ni makna benda yang mesti jadi, mesti berlaku sedia kala lagi. Itu wajib. Jadi mari kita bincangkan. Kalau Allah Ta'ala wajib buat makhluk, maksudnya kita ni semua mestilah telah dijadikan oleh Allah sedia kala lagi. Kita mestilah dah ada sedia kala lagi kalau Allah wajib buat kita. Faham tak? Dah kita bila ada? Semalam. Kita baru ada. Semalam baru ada kita. Bukan ada sedia kala. Nampak tak? Kalau kata Allah wajib jadikan makhluk, kita makhluk dah. Sepatutnya kita ni sedia kala lah dah ada dah. Kenapa sekarang baru ada? Kenapa ada yang 30 tahun baru ada, 50 tahun baru ada, 60 tahun, macam saya 18 tahun baru ada. Kenapa?
Kalau kata sedia kala, makna wajib Allah buat saya. Umur saya bukan 18, umur saya bukan 20, umur saya sediakan. Itu maksud wajib. Dah betul ke tidak? Boleh terima tak? Allah Ta'ala wajib buat makhluk, boleh terima tak? Tak, sebab bercanggah dengan apa yang kita alami. Faham ke tak ni? Yalah tu. Tu makna wajib. Kalau wajib buat, mestilah kita semua ni sebaya je sedia kala tu. Jadi pandangan dan pahaman yang mengatakan Allah wajib buat, tak boleh diterima. Ataupun kita kata Allah wajib buat baik, Allah wajib bagi yang baik. Kenapa ada yang sakit? Betul tak? Ini tak wajib bagi Allah. Okey, jadi dah faham dah ni. Pegangan yang mengatakan Allah wajib, mesti ni wajib. Membuat sesuatu batil, tak dipakai. Tinggal satu lagi, jom kita bincang yang ni pula. Allah mustahil buat makhluk. Apa maksud mustahil? Dia yang tiap. Dah macam mana kita boleh ada? Kalau Allah Ta'ala mustahil buat, kalau Allah mustahil buat makhluk, ni mana datang kita congak-angok ni? Jadi dengan sedih, buat diri sendiri. Dah. Jadi pandangan yang mengatakan Allah mustahil buat makhluk juga batil, tak boleh pakai. Kita bincang yang tadi, harus Allah membuat makhluk. Apa maksud harus? Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Dia bebas ni. Harus ni bebas, ikutlah. Dia nak jadikan bila, dia nak binasakan bila, dia nak bagi elok, dia nak bagi tak elok, itu ikut dia lah. Jadi apa yang kita tengok ni, inilah dia. Harus bagi Allah, bukan wajib. Inilah dalilnya, dalil akal. Inilah dalil akal yang kita bincangkan tadi. Kalau Allah Ta'ala tidak harus berbuat, maka wajib berbuat atau mustahil. Kita dah bincangkan tadi, wajib pun tak boleh pakai, mustahil pun tak boleh pakai. Maka tinggal yang satu ni. Itulah dalilnya Allah harus memperbuat makhluk ataupun mungkin, tidak wajib dan tidak mustahil. Harus bagi Allah. Kalau dapat senang harus, kalau dapat susah pun harus. Dapat senang syukur, dapat susah sabar, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Kenapa ni aku minta-minta tak dapat ni? Tuhan kata doalah, nanti dia akan tunaikan. Lepas tu aku dah minta ni tak dapat pun, setan mula nak masuk tu. Setan mula nak masuk, nak suruh kita jadi ragu-ragu dengan janji Allah. Maka ulama' duk ajar kita macam mana cara nak bersangka baik dengan Allah. Contohlah malam tadi kita bangun doa tahajud, solat tahajud, kita minta, ya Allah besok hari ni ya Allah besok aku nak 10,000. Nak 10,000 ya Allah besok. Kalau ikut janji ni mesti dapatlah besok, betul? Dah Allah Ta'ala kata dia tak mungkin janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah nanti aku perkenankan. Tiba besok daripada celik mata sampai nak pejam balik, ada pun 10,000. Macam mana tu? Setan mula tu nak ajak kita sangka jahat. Mana Allah mungkin janji ni. Jaga-jaga, na'udzubillah, sangka baik dengan Allah. Macam mana? Ulama ajak, dia kata apa? Hendaklah kau bersangka baik dengan Allah, walaupun tidak nyata apa yang kau minta tu pada tempoh yang kau nak. Barangkali Allah Ta'ala telah memberi sesuatu yang terlebih baik daripada 10,000 yang kau minta tu, dalam keadaan kau tak sedar. Maknanya Allah bagi dah, tapi dengan yang terlebih baik daripada 10,000 tu. Contohnya mana? Allah gantikan dengan keselamatan. Nampak tak? Tak dapat 10,000, tapi Allah beri keselamatan. Kalau dapat 10,000, orang penggal leher kita macam dapat 10,000, orang colek kita, nak tak? Nak. Jadi Allah gantikan dengan keselamatan. Contohnya, ini cara nak bersangka baik dengan Allah.
Kadang Allah bagi kesihatan lebih bernilai daripada 10,000. Berapa ramai orang ada duit banyak, duit KWSP makan pakai straw. Duit KWSP banyak, tak habis makan, makan pakai straw. Sono jadi kesihatan tu mahal. Lebih daripada duit lagi. Sebab tu orang sanggup bayar berapa pun tak apa asalkan sihat. Letaklah berapa pun, asalkan aku boleh makan macam biasa. Tak peduli 200,000 ke 50,000 ke. Sebab kesihatan tu lebih mahal lagi. Jadi kena sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Ataupun Allah nak gantikan apa yang kita minta tu dengan pemberiannya di hari kiamat besok, supaya kita boleh nikmati benda tu dalam keadaan kekal selama-lamanya. Kalau Allah bagi 10,000, pergi habislah sekejap. Sehari boleh habis 10,000. Pergi. Nampak tak? Jadi Allah nak gantikan dengan nikmat yang berkekalan, supaya kita boleh kecapi nikmat tu selama-lamanya. Tu cara sangka baik. Dan lagi kata ulama', dia kata apa cara nak sangka baik? Sebab Allah Ta'ala ni sangat seronok, sangat redha melihat hamba-Nya meminta-minta pada dia. Allah suka dengar suara dia. Allah suka dengar suara hamba-Nya yang berdoa. Jadi Allah suka dengar suara hamba-Nya yang berdoa. Ya Allah, ya Allah, nak ni, nak tu, tolonglah ini, tolonglah itu. Allah redha, Allah seronok tengok hamba yang macam tu. Sebab meminta, berdoa kepada Allah itulah sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Nak menzahirkan yang kita ni sangat berhajat kepada Allah, sangat berharap kepada Allah, sangat memerlukan Allah. Allah nak kita hamba yang macam tu, bukan hamba yang berasa tak perlukan Tuhan. Bukan hamba yang seolah-olah tidak memerlukan Tuhan. Sombong. Seolah-olah dia tak berhajat dengan Tuhan, padahal mustahil kita tak berhajat dengan Allah. Betul? Sentiasa berhajat. Nak bercakap, nak memandang, nak melihat, nak bernafas, semua berhajat pertolongan Allah. Jadi Allah, tapi kita lupa itulah Allah benci. Allah nak kita ni ingat siapa kita dan siapa dia. Itu hikmah. Sangka baik dengan Allah, jangan sangka jahat dengan Allah. Itu cara ulama ajar, cara nak bersangka baik dengan Allah bila tak dapat benda yang kita nak. Kalau tak, nanti setan masuk. Mulalah bersangka jahat. Tak patut Tuhan buat begini, tak adil Tuhan buat begini. Yang dia dapat, aku tak dapat. Jangan. Itu dalil. Dan jika wajib perbuat, kita dah bincang tadi. Baca dekat kitab pula. Baca laju lah. Dah faham tadi kan? Baca laju. Dan jika qadim, dan jika wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Kalau Allah wajib buat kita, qadim lah kita ni sedia kala lah juga. Dah wajib buat, wajib ni sedia kala, faham? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Tiap-tiap benda yang wajib pada akal tentu dia qadim, tentu dia sedia kala. Kalau Allah wajib buat kita, kenapa kita tidak qadim? Kenapa kita baharu? Dan iaitu makhluk tu qadim, mustahil. Ataupun mungkin tu qadim, mustahil. Benda yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Sebab apa tak boleh diterima pada akal? Kerana mungkin ini baru baru ada. Apa maksud baru ada? Ada permulaan. Macam mana kita nak kata kita ni dah dijadikan oleh Allah sedia kala? Padahal baru 20 tahun, baru 30 tahun ada, baru 50 tahun ada. Jadi kerana mungkin ini baru ada, dengan pandangan dua mata kita. Mata kita dah menyaksikan sendiri, makhluk ni baru ada, baru lahir hari ni. Ada yang baru lahir hari ni, macam-macam. Ada yang mati hari ni. Kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua mata. Dan jika mustahil perbuat dia, kalau Allah mustahil buat, apa jadi? Maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia kala lagi dan takkan ada selama-lamanya. Mustahil. Mustahil ni kan sesuatu benda yang tiada sedia kala lagi dan takkan ada selama-lamanya.
Itulah mustahil. Kerana tiap-tiap yang mustahil barang yang tentu tiada, dan iaitu nak katakan Allah mustahil buat makhluk, hukumnya mustahil. Nak kata Allah mustahil buat makhluk, mustahil. Ada dua kali mustahil ni. Allah Ta'ala mustahil buat kita ni. Contoh, mana boleh cakap macam tu? Mustahil. Kalau Allah mustahil buat kita, tak ada lah kita ni. Kalau dah mustahil ciptakan makhluk, ni kita ada ni. Jadi kalau kamu kata Allah mustahil buat makhluk, bohong, salah. Kita ada ni. Itulah tanda Tuhan tidak mustahil membuat makhluk. Kerana tiap-tiap mustahil barang yang tentu tiada, dan iaitu mustahil kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Apa maksud ada dengan setengah-setengah? Dah ada separuh-separuh. Mungkin ni makhluk ni dah ada separuh-separuh. Banyak lagi makhluk yang belum dijadikan oleh Allah, maksudnya. Kita ni sebahagian daripada makhluk yang dah dijadikan oleh Allah. Banyak lagi yang belum Allah buat. Banyak lagi makhluk yang belum muncul. Banyak lagi makhluk yang belum timbul. Banyak lagi makhluk yang Allah belum buat lagi. Faham tak? Itu maksud menjadikan separuh, sebagian makhluk. Bukan semua makhluk Allah buat. Mati makhluk tak? Dah, Allah dah jadikan belum mati kita? Dah tu. Kalau jadikan semua, makna Allah jadikan hidup kita, dan Allah jadikan mati kita serentak. Faham tak? Bukankah ni namanya mungkin mutaqabilat? Apa maksud mungkin mutaqabilat? Kulat. Buka balik tengok. Mungkin mutaqabilat apa? Sambil-sambil lah saya nak minum sekejap. Mungkin mutaqabilat, jadi ingat balik. Bismillah. Tanya kawan. Dibenarkan meniru. Dibenarkan meniru. Bismillah. Kau minum pakcik. Tak maaf Mungkin mutaqabilat ni, mungkin yang berpasang-pasangan, hidup, pasangannya mati, yang tak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat. Faham tak? Mungkin yang berpasang-pasangan, yang berlawan-lawanan, yang tak boleh berhimpun dalam satu masa. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala harus menjadikan mungkin dalam keadaan mana tadi? Mungkin dengan setengah-setengah mungkin. Setengah-setengah mungkin ni makna bukan semua. Macam saya sekarang ni. Sekarang Allah sedang menjadikan saya hidup. Allah tidak menjadikan saya mati sekarang. Jadi hidup tu sebahagian daripada mungkin. Tak boleh saya nak kata sekarang ni Allah sedang menjadikan saya hidup dan saya mati. Mana boleh. Itu yang maksud setengah-setengah tadi. Bukan jadikan semua serentak dah. Putih lawan dia apa? Putih lawannya segala warna yang hitam. Putih lawannya segala warna yang lain. Itulah mana mungkin mutaqabilan. Bila Allah jadikan benda tu putih, dia bukan hitam, dia bukan biru, dia bukan hijau, dia bukan kuning, dan dia bukan segala warna yang lain. Tak boleh kita nak kata Allah jadikan semua serentak. Tidak serentak, sebahagian-sebahagi. Sebab makhluk tu mustahil ada semuanya. Hidup dan mati mustahil. Sekarang ni mustahil ada hidup dan mati pada saya. Mustahil kertas tisu ni berwarna putih pun dia, biru pun dia, kuning pun dia. Mustahil. Itu maksudnya mungkin mutaqabilat tadi. Boleh? Macam tu lah. Dah lama tak tanya soalan tu. Tidur lawannya apa? Tidur lawannya? Mana boleh dua-dua? Saya tengah tidur dan saya tengah jaga, Ustaz. Mana boleh, dia salah satu. Sebab mungkin mutaqabilat.
benda yang berpasang-pasangan, berlawan-lawanan, yang tak boleh berhimpun dalam satu masa. Antaranya mana? Tempat mungkin mutaqabilat. Sekarang kita ada di Bukit Beruang, kita tak ada di tempat yang lain, betul tak? Kalau Allah jadikan semua serentak, Bukit Beruang pun ada, Maidin pun ada, Paksen pun ada, Jajesku pun ada semua tempat ada. Mustahil. Itu maksud mungkin mutaqabilat. Allah jadikan separuh-separuh. Allah jadikan kita di Bukit Beruang, tidak ada di tempat yang lain. Allah jadikan dia di Maidin, tak ada di tempat yang lain pula. Allah jadikan kita di rumah, tak ada di sini. Faham? Itu maksud mungkin mutaqabilat. Ada separuh-separuh, itu maksud. Allah jadikan makhluk ni separuh-separuh, bukan semua sekali serentak semua Allah jadikan, tidak. Boleh faham tak ni? Kita nak suruh faham tu, sebab ada orang keliru. Allah jadikan separuh-separuh. Macam mana Allah jadikan separuh-separuh tu? Dia tak faham separuh-separuh tu macam mana. Hidup pun makhluk, mati pun makhluk. Jadi kalau kata semua, dua-dua ni serentak. Separuh sama ada hidup ataupun mati. Pada seseorang tu lah Allah jadikan hidup ataupun Allah jadikan mati pada dia. Allah tak jadikan serentak, dia hidup, dia mati dah. Itu maksud separuh-separuh. Tentu mana dia tadi, dan jika mustahil berbuat, maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia kala lagi, kerana tiap-tiap mustahil barang yang tentu tiada, dan iaitu mustahil kerana mungkin sudah ada setengah-setengah. Mungkin makhluk ni dah ada separuh-separuh, itu maksudnya. Sekarang Allah sedang menjadikan kita hidup, Allah belum menjadikan kita mati lagi. Nanti Allah jadikan kita mati, tak adalah hidup pula. Itu maksudnya setengah-setengah tu. Ada setengah-setengah dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Pandangan mata, mudahnya. Musyahadah ni pandangan mata kita. Kalau begitu, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus, ingat tu, harus, boleh, layak memperbuat mungkin. Mungkin tu ikut senang, susah, kaya, miskin, taat, maksiat, untuk rugi, ikutlah. Itu mungkin semua. Taat mungkin, maksiat mungkin, iman mungkin, kufur mungkin, itu mungkin semua. Untung mungkin, rugi mungkin, berkahwin mungkin, bercerai mungkin semua. Faham tak? Apa tadi? Mungkin. Pak ni jangan membebel lah, sabar aje lah. Sebab harus dah mengaji kan. You kita jadi dengan sendiri. Tak jadi dengan sendiri. Memang Allah yang jadikan. Jadi sabar. Kita minta tak dapat, kita nak begini tapi dapat benda lain. Tu semua harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Kita hamba ni sabar, betulkan hati. Hati kita ni yang masalah, bukan luaran ni. Dalaman ni masalah ni. Hati kita tak kenal Tuhan, hati tak takut kepada Tuhan, hati tak malu kepada Tuhan, hati ada takabur, hati tak boleh terima hakikat hamba. Ini sebenarnya masalah. Dia punya point di dekat sini. Tengok orang yang baik tu. Orang tengok orang yang hatinya baik, hatinya mulia, hati bersih. Walaupun duduk serba-serbi, kekurangan, kemiskinan, bahagia dia. Dia tak ada merungut pun, sebab hatinya betul. Itu bukan main kaya mewah lagi, tapi nampak tak? Resah, gelisah, tak boleh terima sini, tak boleh terima situ. Sebab hati itu yang masalah sebenarnya. Hati kita fakir dengan sifat mahmudah. Hati kita miskin dengan sifat terpuji. Hati kita kaya dengan sifat mazmumah. Hati kita kaya dengan sifat yang dibenci oleh Allah. Itu masalah. Sebab tu kena ngaji tasawuf, bersihkan hati kita. Bersihkan hati, kenal Tuhan, bersihkan hati. InsyaAllah dia akan hidup bahagia. Dia akan redha semua yang Allah tentukan atas diri. Dia akan redha, sentiasa redha dengan Allah dia. Bila dia redha dengan Allah,
Allah pun redha lah dengan diri. Baru dapat redha Tuhan. Kita nak Allah redha tapi kita tak redha dengan Tuhan, macam mana? Nak Allah redha kita, kita dulu kena redha dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi senang pun redha, Allah bagi susah pun redha. Tahu redha? Seronok. Allah bagi senang pun seronok, Allah bagi susah pun seronok. Macam mana nak seronok? Dah lah susah. Kena apa? Kena tahulah hikmah, rahsia. Barulah boleh seronok dengan benda susah. Kena tahulah faedah ubat yang pahit ni, macam hempedu ular ke apa benda ni, kena tahulah faedah dia. Baru seronok nak makan walaupun pahit. Faham tak? Ini kalau aku makan, aku boleh berlari macam biasa. Pahit pun pahit dah, kup telan. Seronok dia berlari. Faham tak? Itu hikmah dia. Orang yang boleh sabar redha benda tak sedap, benda tak seronok ni, sebab tahu hikmah. Sebab tu dia layan je benda-benda tu. Sebab tu dia layan benda-benda tu. Susah ke apa ke, dia layan benda tu. Sebab dia tahu hikmah dia. Dan dia yakin benda tu, bukan ragu-ragu. Kita, hati kita penuh dengan was-was. You ke ini yang jadikan kita masalah. Orang tu yakin, mata hati dia terang. Sebab tu mata hati ni bila terang, dia akan nampak janji-janji Allah. Jadi benda akhirat kena tengok dengan mata hati yang bersih. Kalau kita nak tengok apa yang Allah janji dengan mata kepala kita, mati hidup balik pun takkan jumpa. Abang nak tengok benda-benda akhirat ni guna mata hati. Sebab tu hati kita ni bila banyak dosa maksiat, dia tertutup. Kau ceritalah hikmah Allah jadikan sakit, hikmah Allah jadikan gini, hikmah taknya faham, taknya nampak, dan takkan boleh terima benda tu. Sebab buta mata hati dia. Macam saya ni buta. Mata Zohir yang buta. Kita cakap lawanya lukisan ni, lawanya lukisan. Orang lain katalah, yang celik kata lawanya lukisan ni. Saya kata mana ada lawa, dah buta kan. Kau terangkanlah macam mana. Betul lah lawa lah lukisan ni. Mana ada lawa, aku tak nampak lawa pun, dah buta. Faham tak ni? Macam tu lah kalau buta mata hati kita. Sebab tu orang-orang yang terang mata hati, dia cerita tentang kelebihan, sabar, kelebihan sangka baik, kelebihan bala. Kita tak boleh nak terima benda tu sebab buta ni. Puas kawan tu menerang sampai berbuih mulut ni. Dia punya buih air liur dia tu boleh buat basuh kereta. Snow wash. Punya berbuih mulut, dia cakap sabarlah, hikmah. Allah jadikan benda ni ada hikmah dia. Hikmah dia Allah ampunkan dosa kita, Allah naikkan darjat kita, Allah sayang kita, kita dekat dengan Allah. Taknya geti, tak boleh nak terima. Sebab ni masalah. Sebab tu kalau hatinya bersih, dia akan mudah faham benda-benda macam tu. Kita kena banyak bersihkan hati kita ni. Taubat, bersihkan sifat-sifat madmumah ni. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, cinta dunia, tak kenal Tuhan, ni semua kena buang. Kena buang, kena baiki hati kita ni cepat-cepat. Ini punca. Lagi satu lagi, hati kita ni dah ditutup dengan dunia. Tebal dinding. Dunia ni tebal. Sebab tu tak nampak kelebihan akhir. Tak nampak kelebihan akhirat. Sebab kelebihan akhirat ni nak perlu mata hati. Tapi dunia ni punya dahsyat ni, dia boleh tutup mata hati kita daripada memandang akhirat. Cakaplah macam mana, dia tak akan boleh terima. Dia tak boleh. Tapi kalau Allah dah buka, Allah dah angkat, dia akan boleh terima. Dia akan seronok tadi. Dia akan yakin janji-janji Allah tu, di sebalik kesusahan, bala dan macam-macam. Sebab tu dia redha je. Bahkan kesusahan dan masalah hidup dalam diri dia tu menjadi sebab dia dekat dengan Allah. Dengan sebab kesusahan, kepayahan dan masalah yang datang pada dia tu menjadi tangga menyampaikan dia kepada redha Allah. Dia jadi macam tu pula. Benda yang susah tadi jadikan sebab dia dekat dengan Tuhan, sampai kepada Allah. Kita ni peringkat kita dah. Benda yang susah tu bila datang, ini jadi sebab kita lagi jauh dengan makin Allah uji, makin na'udzubillah. Allah uji dengan masalah hidup, dah tak mengaji. Allah uji kita dengan masalah rumah tangga, dah tak mengaji.
Allah uji kita dengan masalah hidup, dah buka tudung. Uji dengan masalah rumah tangga, pecat tudung. Kalau yang bernikah, Allah uji dengan masalah rumah tangga, buang nikah. Kenapa jadi begitu? Nak protes Tuhan. Konon-konon Tuhan takut dengan kau. Kita buat macam tu, Tuhan takutlah. Tuhan akan ikut kehendak kau lah kalau kau buat macam tu. Tapi Tuhan benci kita lagi. Faham? Jadi jangan jadikan masalah hidup kita ni asbab kita jauh dengan Allah. Jangan. Makin diuji makin dekat dengan Allah sepatutnya, bukan makin diuji makin jauh. Ini makin diuji masalah rumah tangga, dah tak semayang, dah dedah aurat, dah gini-gini. Kenapa jadikan benda maksiat tu, benda-benda macam tu menjadi penyebab kita jauh dengan Allah? Patutnya makin banyak masalah makin dekat dengan Allah, makin perlukan Tuhan, makin buat benda yang Allah redha kita supaya Allah selamatkan kita. Ni dah lah Allah uji dengan bala tadi, buat maksiat pula, 2 kali bala kita dapat. Satu bala susah tadi, contohnya bala ujian Allah, masalah dalam rumah tangga tu satu. Bala satu lagi, dibenci oleh Allah. Sebab apa? Dia dah jauh dengan Allah, dia dah tinggalkan syariat, dia dah lupa dah. Jangan. Itu semua nafsu yang mengajak kita. Konon-konon astagfirullah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tipu daya dia halus tipu daya permainan ni. Kita rasa macam logik je. Sebab tu kalau ikut hati habis. Jangan ikut hati, ikut ilmu. Bila Allah suruh kalau dapat masalah buat macam mana? Bila dapat nikmat Allah suruh buat macam mana? Syukur, betul? Bila dapat bala Allah suruh apa? Itu sebenarnya. Dapat benda baik Allah suruh macam mana? Cuba buat. Dapat benda tak sedap Allah suruh macam mana? Cuba buat. Tu saja. Pergi cakap senang cakap senang kau tak alami, aku yang alami. Yalah. Dah nak kata macam mana bahagian kau macam tu? Allah dah atur sedia kali lagi dah. Kau begini ujian masing-masing. Cuma kita cerita ni ilmu. Macam mana nak terima benda tu? Apa yang perlu kita buat kalau Allah bagi senang? Apa yang perlu kita buat kalau Allah bagi susah? Supaya kita sentiasa Allah redha. Dapat senang pun Allah sayang kita, dapat susah pun Allah sayang kita, kerana cara menangani masalah itu seperti yang disuruh oleh Allah. Allah redha lah kita. Hidup bahagia rumah tangga pun Allah redha, dapat masalah rumah tangga pun Allah redha dengan kita. Sebab cara kita menyelesaikan masalah itu ikut seperti yang Allah suruh. Kalau kita ikut dengan nafsu, habis. Dapat bahagia pun Allah benci kita. Seronok bahagia rumah tangga, tak semayang, tak mengaji, hidup macam orang putih, bahagia, Allah benci. Allah benci. Walaupun bahagia kita, sebab jauh dengan Allah. Allah suruh semayang dah, tutup aurat tidak, Allah suruh mengaji dah. Dia seronok makan, seronok pergi berjalan, seronok pergi hibur. Itu je. Allah benci. Allah balakan pula dengan masalah rumah tangga. Jadi tak redha pula. Yang tak minum arak, konon-konon nak selesaikan masalah dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah ilmu tu tadi, pembimbing kita, bukan nafsu kita. Allah bagi macam ni, aku kena buat macam ni. Allah bagi macam ni, aku kena buat macam ni. Apa yang Allah perintah atas diri aku, bila aku dapat benda macam ni. Apa yang Allah perintah atas diri aku, bila aku dapat pula benda macam ni. Begitu, bukan ikut nafsu kita. InsyaAllah perbaiki kita semua ni. Kita ni memang tak sempurna begitu, tapi jangan putus asa. Belajar dan cuba beramal. Cuba amalkan, minta tolong dengan Allah. Dan mana dengan ini kalau begitu tetaplah di hati kita bahawanya itu harus, Allah Ta'ala itu harus memperbuat mungkin dan meninggalkan akan dia. Harus meninggalkan mana? Tak buat. Harus Allah buat, harus tak buat. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Habis dah.
Habis dah makna perkara yang bersangkut paut dengan akidah. Simpulan-simpulan iman terhadap Allah habis dah. Dengan musannif menceritakan tentang sifat yang harus ni, habis dah. Jadi yang wajib pun dah sudah, yang mustahil pun dah sudah, yang harus pun dah sudah. Habis dah. Dalam bab akidah habis dah. Habis diterangkan tapi tak faham lagi. Jangan pula kita kata dah selesai. Dah selesai minggu depan tak nak datang dah selesai baca, belum faham, belum selesai lagi. Kena faham betul-betul lah. Kemudian masuklah pula pada menguraikan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul pula. Nak cerita tentang akidah, simpulan-simpulan iman di sisi akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah pada Rasul-Rasul pula. Macam mana pegangan yang wajib ada dalam diri kita terhadap Rasul yang diutuskan oleh Allah. Pegangan dalam hati terhadap Allah selesai dihuraikan dah. Jadi fahamkan baik-baik dan pegang elok-elok dalam hati kita. Apa yang kita dah belajar ni tuan-tuan, daripada wajib mustahil harus dengan Allah ni, itulah di antara maksud la ilaha illallah. Itu maksud dia. Antara maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Inilah dia antara maksud dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Bila kita mengaku Allah saja Tuhan, apa maksudnya tu? Maksudnya bila kita mengaku Allah Tuhan, bermaksud kita yakin Dia ada, kita yakin Dia sedia ada, kita yakin Dia ada tidak binasa selama-lamanya, kita yakin Dia tidak serupa dengan segala sesuatu, Dia bukan jirim jisim. Itu maksudnya. Dan Dia mustahil lemak, mustahil buta, mustahil bengkak dan sebagainya. Dan Dia harus membuat sesuatu dan harus tidak membuat itu antara maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Tu nampak pendek ya, tapi itulah dia maksudnya kita mengaji. Fahamkan baik. Nampak ringkas je, tapi itulah dia benda yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Antaranya banyak lagi, luas lagi maksud dia. Tak terhingga maksud la ilaha illallah tu. Tapi ni paling tidaklah kita kena tahu sebagai pegangan kita terhadap Allah. Bila sebut Allah, pegangan kita, Dia harus membuat makhluk, bukan wajib membuat makhluk. Bila sebut Allah, pegangan kita, Dia tidak bertempat, Dia tidak berpihak. Bila sebut Allah, Dia tidak menyamai dengan segala sesuatu, dan seterusnya lah. Dengan Rasul-Rasul pula yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui kan dia dengan jalan tafsil. Apa maksud tafsil? Hurai satu-satu tafsil. Bukan jalan umum begitu, tafsil. Maka aku berkata, bermula sifat yang wajib. Masuk wajib di sini wajib apa ni? Wajib pada akal. Bukan wajib pada syarak. Bermula sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Betul. Mukallaf wajib syarak. Bermula sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu. Makna mengetahui sifat-sifat ni pada kita hukumnya wajib mesti, kalau tak tahu berdosa. Itu masuk wajib syarak. Iaitu 4 sifat yang aku akan huraikan dia. Akanlah makna akan datang tu, mustakbal. Akan datang dia nak cerita dekat muka surat sebelah tu. Jangan risau saya tak baca. Jangan risau saya tak baca masa pun dah time dah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala dengan berkah majlis ilmu ni, mudah-mudahan Allah rahmati kita, meridai kita, mengampuni kita, menyayangi kita, membimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan banyak Allah Ta'ala tu berlebih kurang dengan kita. Kita ni sedang belajar, ya Allah, sedang nak tahu, sedang nak faham, sedang nak berlatih. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah salah silap kita. Yang penting jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengaji, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Apapun ujian dalam hidup kita, jangan tinggal mengaji. Ingat tu, apa pun ujian dalam diri kita, jangan tinggal belajar. Jangan ikutlah orang terbalik macam mana pun, mengaji tetap, jangan tinggal mengaji ni makna kita dah takkan dapat petunjuk dah daripada Allah. Jangan lagi daripada belajar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah belajar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma'al kutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
kasih cik. Semua tak? Tempat itu. Buat. Memang fikir ni. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Sama Dik. Terima Sama. Minum ah. Saya ingat tadi tak sempat saya nak bawa motor ni. Bawa lah, motor dah keluar kan? Apa lagi? Kasih santap sekali. Tinggal motor. Saya kata saya kalau lambat ni jadi saya nak bawa motor. Habis tengok boleh ke bagi tu. Sogirin di bawah. Nantilah. Tak sihat lah. Dia punya fuel pump dia macam nak pergi check. Dia macam kalau kita Kat mana dekat ni? Ada tak? dekat ni kawan Eri. Buat kaji buat. Sebab dia biji kan. Tak kan. Abang biasa situ Tak biasa tapi semua geng-geng semua. Yalah dak jebat. Daripada Z8 situ lah asalnya dulu. Terima kasih kak. Itu boleh tak? Apa tu? Boleh. 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 Mana diorang ni? Diorang mana? Oh, Ustaz Nizam. Ustaz Nizam dah tak ada ni. Mana? Ni kita ada satu set lagi baru boleh buat. Cik. Apa tu? Masya Allah. Ada makanan. Siapa rezeki Ustaz? Sama-sama kak. Terima kasih. Terima kasih semua kawan semua yang hadir. Allah. Tadi macam nak demam tadi makan pil dah 2 butir. Sejuk gigi-gigi lah. Alhamdulillah. Sihat. Alah sihat sebenarnya. Ngada je makcik. Macam ambil Masya Allah. Tu air ada? Boleh je air tu? Boleh. Form nak tak nak? Boleh tak air tu? Nanti ride. Nanti ride insya-Allah bila nak ride tu? Bila agak-agak nak ride ni? Dah habis je lewat pula masuk. Dah habis dah. Nanti Zohor ada kelas. Zohor. Pukul 1 ada kelas insya-Allah lah. Nanti saya bagi tahu. Bila tu saya lah masa ada masa saya nak mancing pun tak sempat. Nak mancing pun tak dapat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya. Boleh. Ni banyak ni. Banyak. Haji ni bagi banyak. Bismillah. Ayuh sibuk yang Ustaz ni. Ada orang tunggu. Bidadari. Makcik bidadari tunggu Ustaz. Baik. Bungkus pun tak apa, bungkus. Bungkus lah, cepat sikit balik. Ustaz makan kuih. Kuih semua. Beg boleh bawa balik. Beg boleh bawa balik? Tak pakai pun. Okey, boleh? Terima kasih. Ustaz, hati-hati tadi ada keluar. Oh, ada tu. Jangan balik. Okey, baik. Terima kasih. Makcik ni bungkus lah makcik. Dia kan saya makan kan lambat habis ni. Saya makan kuih kak. Terima kasih kan? Terima kasih. Saya
kesian Ustaz bungkus. Bukan masjid. Macam mana masjid? Tak apa. Itu pun kesian Ustaz suruh makan. Tak ada orang. Itulah tu dia orang ni. Mana pergi dia orang ni? Hari ni ada hal lah Ustaz. Kalau tak boleh kita soal-soal dia. Oh. Tadi Habib ada Habib. Habib ada tadi. Habib tadi ada. Kelas Habib. Habib tak ada ini. Oh. Masih sama-sama doa insya-Allah, sama-sama doa. Sama-sama doa insya-Allah. Pun doa. Kak Rasima, Daud Ali. Ya, Kak nak datang sini nanti minggu depan kita ikut meh. Lu kena sahabat-sahabat kat sini ni, ramai ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Sini makcik-makcik ni baik-baik semua. Baik-baik hati semua dia orang ni. Kat mana? Ni dekat ni. Bukit Beruang. Bukit Beruang. Dari Kedah. Alhamdulillah. Nanti pukul 1 ada kelas, insya-Allah. Mana dia tadi? Daud Ali tadi. Alhamdulillah. Dapat saya. Ustaz, sorry Ustaz ni. Apa tu? Dia ni yang bawa ke tempat bawa bekal bawa ni. Boleh, tak apalah. Makcik semua dah boleh masak. Betul. Ini pukul. Kan kena tutup pintu. Betul. Macam-macam nak boleh masak. Alhamdulillah. Makan dulu. Okey, saya nak live Nanti jumpa lagi insya-Allah. Satu. Saya dari Baling, Asam Jawa. Sama-sama tak? Asam Jawa daripada Baling. Tu. Susuraya tu orang Baling. Omar Kaduk. Terima kasih semua. Jumpa lagi pukul 1. Pukul 1 ada kelas insya-Allah. Harap-harap sihatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.